Baiklah, saya rasa kita boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, jadi hari ini adalah kuliah yang terakhir untuk bahagian saya. Jadi seperti mana yang saya beritahu pada hari Selasa, dalam kuliah hari ini kita akan melihat bagaimana ulama kita, ulama Islam menghujahkan tentang kewujudan Tuhan berdasarkan kepada kewujudan alam. Right? Seperti mana yang saya sebutkan pada hari Selasa, Tuhan kita tak boleh melihat, kita tak boleh merasai, kita tak boleh mendengar, kita tak boleh menghidu Tuhan. Right? Jadi Tuhan itu terhijab daripada deria panca indera kita. Tetapi dalam hati kita, dalam akal kita, kita wajib beriman bahawa Tuhan itu wujud. Jadi kalau kita tak boleh lihat sesuatu, kalau kita tak boleh rasai sesuatu, adakah itu semestinya bermaksud bahawa sesuatu itu tidak wujud, right? Dan apabila kita, mungkin kalau dalam kes yang mudah, misalnya kita tak boleh nampak angin, katakan, tapi kita tahu angin itu wujud sebab kita dapat merasai tiupan angin, right? Kita tak boleh nampak daya graviti, tetapi sekiranya kita terjatuh, tersungkur dan kita boleh merasai kesan daya graviti ke atas tubuh badan kita. Right? Jadi contoh-contoh sedemikian memberitahu kita bahawa semata-mata sesuatu itu tidak boleh dilihat, right? Itu tidak maksud bahawa sesuatu itu tidak wujud. Right? Sebab kita sebagai manusia, kita bukan saja dikurniakan deria panca indera, tetapi kita juga dikurniakan akal fikiran. Right? Dan berbekalkan akal fikiran, maka kita boleh mengetahui sesuatu meskipun benda tu tak berada di depan mata kita. Right? Meskipun misalnya meskipun awak semua tidak berada di depan depan diri saya, tapi saya yakin awak semua sedang mendengar kuliah ini dengan tekun dan dengan tekun lah, right? Jadi I don't need to see you we don't need to be in the same class, and I don't need to see you in front of me to know that you are listening to me, right? Jadi ini semua membuktikan kepada kita bahawa kita sebagai manusia ni, kehidupan kita ni, kita tidak hanya bergantung kepada deria panca indera saja. Sebaliknya kita dibekalkan akal fikiran yang boleh menghimpunkan maklumat ataupun data yang dikutip oleh deria panca indera kita untuk membuat keputusan, right? Untuk membuat kesimpulan, untuk memilih yang baik dan mengelak daripada yang buruk, right? Itu pun yang membezakan di antara kita manusia dengan binatang, kan, iaitu akal fikiran kita. Dan akal fikiran kita ni bukan sekadar digunakan untuk menyelesaikan persoalan matematik atau persoalan fizik semata-mata. Tapi lebih penting lagi, akal kita ni kita patut gunakan untuk memimpin diri kita ke arah kebaikan. Maksudnya akal kita ni selain daripada berkebolehan membuat pengiraan, kan? Pengiraan ataupun merenungkan perkara-perkara yang aneh, right? Perkara yang hebat-hebat. Akal fikiran kita, tugas utamanya adalah untuk memimpin diri kita ni ke arah kebaikan dan menjauhi diri kita daripada kejahatan, right? Sebab itu kalaupun kita sepandai-pandai mana kita pun, nanti kata kalaupun kita dapat 4 flat setiap semester, dapat masuk dalam senarai dekan setiap semester, tetapi akhlak ataupun perangai atau disiplin kita buruk,
kita masih merasakan there is something wrong with that student, right? Sebab akhirnya sebab saya rasa kita semua tahu bila kita kata seorang tu mesti menggunakan akalnya, kita tidak hanya memaksudkan bahawa orang tu dia boleh mengira sesuatu dengan pantas, right? Ataupun dia boleh memahami idea-idea yang rumit, kan? I don't think we restrict intelligence or cleverness simply to being able to do calculations very quickly or being able to understand very abstract concepts, right? Ultimately, having intelligence or being intelligent means being able to um, to protect yourself, right? To protect yourself from harm, right? Berkebolehan untuk melindungi diri kita daripada kemudaratan, right? Dan melakukan perkara yang bermanfaat, right? Sebab tu bila kalau kita semua pernah memandu, kan, kalau kita semua pernah memandu, lepas tu kita nampak ada pemandu tu dia memandu tak mengikut peraturan, kan. Lepas tu kita marah orang tu, kita kata mandu macam tak pakai akal, kan, macam orang tak berakal, kan. Jadi di situ bila kita cakap macam tu, artinya pada kita akal tu bukan sekadar diukur dengan PNGK ataupun dengan pointer kita ataupun dengan grade kita dapat, right? Tapi akhirnya akal tu diukur dengan ataupun akan terpamer pada kepribadian kita, kepada akhlak kita, right? Jadi kerana kita dibekalkan oleh akal fikiran, right? Maka kita sebagai manusia, kita tidak hanya bergantung, kita ni bukan hanya bertindak balas kepada apa yang kita nampak, apa yang kita dengar, apa yang kita hidu, kan. Misalnya kalau katakan awak tak makan sejak daripada pagi, kan, perut awak lapar, kan, nafsu awak nak makan, kan? Awak ada nafsu nak makan, tetapi akal kita boleh menahan diri awak daripada makan, kan. Maksudnya selapar-lapar awak pun, tapi awak tahu, oh kalau aku tak boleh makan sekarang sebab aku kena pergi ke kelas, right? Jadi akal kita ni boleh mengawal diri kita, boleh mengawal tubuh kita, dan tidak membiarkan diri kita ni didorong oleh hawa nafsu semata-mata. Samalah kalau kita tengah marah, kan, tengah marah, kita rasa nak maki hamun seorang, kan. Akhirnya akal kita tu yang akan menahan diri kita, yang akan mengikat nafsu kita supaya kita bersabar, kan, supaya kita tak meninggikan suara, supaya kita tak marah-marah orang tu. Jadi kalau kita nak umpamakan akal ni, kalau kita umpamakan tubuh badan kita ni semacam, kalau kita umpamakan diri kita ni macam penunggang kuda, kan, nafsu kita ni semacam kuda, right? Dan akal kita ni seolah-olah penunggang kuda tu, right? Jadi akal inilah yang akan memberitahu kuda tu ke mana dia harus pergi. Sebaliknya, sekiranya akal kita lemah, right? Sekiranya akal kita ni tidak dipergunakan dengan sepatutnya, maka kita bukannya penunggang kuda tu yang akan memberitahu kuda tu ke mana dia patut pergi, tapi kuda tu yang akan membawa penunggang kuda tu ke mana-mana tempat, right? Jadi itu tak sepatutnya berlaku lah, right? Sepatutnya penunggang kuda tu yang menentukan ke manakah kuda tu harus pergi, right? Jadi antara kelebihan akal fikiran manusia ni adalah kita boleh mengutip data-data ataupun maklumat yang kita perolehi daripada diri panca indera kita untuk mencapai satu kesimpulan. Dan dalam kelas hari ini, apa yang kita akan lakukan, kita akan lihat sebuah teks akidah yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Saya tunjuk je punya muka depan je. Right. So ini je punya bukunya, The Creed of Imam Al-Baihaqi. Imam Baihaqi, nama penuh dia Abu Bakar Ahmad bin
Abu Bakar Ahmad Ibn Husain Al-Baihaqi. Right? Jadi ini adalah teks berkenaan akidah lah. Right? Akidah maksudnya berkenaan dengan kepercayaan asas, pendirian asas kita sebagai orang Islam. Nama penuh nama penuh, tajuk penuh teks ni Al-Iqtiqad wal Hidayah ila Sabil Al-Rasyad. Right? Dan ada banyak bab dalam buku ni. Yang kita akan lihat pada petang ini insya-Allah adalah bab yang kedua ni berkenaan dengan kejadian alam semesta. Right? Maksudnya bukannya Imam Baihaqi dia tak bercerita tentang bagaimana alam semesta tu dicipta, tak bercerita tentang Big Bang, tak bercerita tentang bulan, bintang, matahari semua tu. Tetapi apa yang beliau kupas adalah bagaimana sekiranya kita merenung kejadian alam, kita boleh menggunakan itu sebagai bukti bahawa alam ni ada pencipta, dan pencipta itu kita namakan sebagai Tuhan. Right? Namakan Tuhan lah. Right? Jadi saya dah kongsikan file ini di bahagian chat. Jadi apa yang saya nak lakukan, sebab mungkin ada yang di kalangan awak yang belum berpeluang untuk membaca lagi teks ni. Jadi saya akan berikan dalam 10 ke 15 minit untuk awak membaca 12 muka suratnya. Dia just secara ringkasnya je baca je apa yang terkandung dalam file ni. Kemudian selepas 15 minit tu kita akan kembali ke bilik besar ni dan kita akan mengupasnya bersama-sama. Right? Jadi awak boleh muat turun file tersebut dari bahagian chat. Right? Kemudian awak boleh mula membacanya. Right? Jadi sekarang ni pukul 5.27, saya beri sehingga around 5:45 gitu. Kemudian kita akan mula mengupas teks ini. Right? Jadi selamat membacalah.
Baik, saya rasa kita boleh mula kupas apa yang kita telah baca. Jadi saya nak peringatkan yang untuk untuk kelas hari ini, apa yang kita nak lakukan adalah kita nak melihat, kita nak cuba menjawab soalan macam mana kita tahu Tuhan itu wujud, right? Macam mana kita tahu Tuhan wujud berdasarkan apa yang kita lihat di sekeliling alam kita, right? Macam saya sebut pada hari Selasa lah. Kalau orang tanya kita, macam mana kita tahu yang Tuhan itu wujud? Kebiasaannya kita kata, oh, aku tahu Tuhan itu wujud sebab dalam Quran kata Tuhan itu wujud. Kan? Ataupun, oh, aku tahu Tuhan itu wujud sebab baginda Rasulullah SAW bagi tahu Tuhan itu wujud. Kan? Dan jawapan tu jawapan yang betul. Right? Cumanya sekiranya yang bertanya itu memang dia tak percaya akan kebenaran Al-Quran dan memang dia tak percaya akan kebenaran baginda Rasulullah SAW, dan jawapan kita tu tak akan meyakinkan dia lah. Jadi kita kena cari bukti selain daripada kita kena cari bukti kewujudan Tuhan tu selain daripada apa yang terkandung dalam Al-Quran dan juga selain daripada apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Right. Jadi itu yang kita akan lihat dalam bab ni. Saya tunjukkan, saya tandakan bahagian-bahagian isi-isi penting lah dalam bab ni. Jadi kalau awak nak tandakan pun bolehlah, tak ada masalah, sebab apa yang saya nak kupas ni insyaAllah dia yalah, dia tak semestinya kita boleh faham serta-merta, right? Tetapi insyaAllah kalau kita ikhlas dan dalam kelamaan kita akan dapatlah dia punya tu, right? Saya pun taklah orang yang paling layak pun untuk bercakap tentang ni, cumanya saya cuba terangkan sejauh mana yang saya boleh, right? Okey, jadi di bawah sini tajuk bab ni The Occurrence of the Cosmos, kejadian alam semesta, right? Kemudian Allah said, Allah bersabda, berfirman, pasal ada potongan ayat Quran ni, kan? Kalau ini terjemahannya ada di bawah ni, right? Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanir rahim inna fil khalqis samawati wa ard, semua ni. So itu adalah ayat Al-Qurannya, kemudian di bawah ni adalah terjemahannya, right? Jadi kalau kita terus ke sini, adalah diberikan terjemahannya, kemudian ada diberitahu surahnya dan ayatnya. So kalau awak tengok cara ni, Quran 2 semikolon 163 hingga 164. Maksudnya apa? Ini ayat ni daripada Al-Quran, surah yang kedua, ayat 163 sehingga ayat 164. Right? Jadi itu cara kita baca ni. Right? Surah yang kedua, surah Al-Baqarah lah. Right? Ayat 163 hingga 164. Right? Okay. Jadi itu petikan ayat tu, dan apa yang penting dalam ayat ni, dia bercakap tentang bagaimana ada bukti-bukti, ada petanda-petanda. There are indeed signs for rational people. Sungguhnya terdapat petanda buat mereka yang berfikir dalam kejadian langit dan bumi. Right? Penggiliran siang dan malam. Kapal-kapal yang berlayar di atas lautan, di lautan, yang membawa benda yang bermanfaat untuk manusia. Pada hujan yang Allah turunkan daripada langit dan dengannya menghidupkan tanah yang kering kontang. Right? Dan di mana di atas tanah tu ada pelbagai macam makhluk yang merayap di atas muka bumi ni. Juga ada tanda dalam perjalanan angin dan awan yang subjugated, yang dibataskan supaya berada di antara langit dan bumi, kan? Macam angin ni tak ada angin di bawah bumi, kan? Tak ada angin di angkasa. So macam lapisan angin ni, angin dan awan ni hanya dihadkan, hanya dibataskan dalam lapisan atmosfera bumi saja, kan, di antara langit dan bumi, kan. Jadi actually sebenarnya cara
Al-Quran menerangkannya agak menarik sebab sekarang ni bukan sekarang ni kita tahu, kalau kita fikirkan kan, kalau kita bayangkan planet bumi itu sendiri, kita sebagai manusia, kita cuma hidup di permukaan bumi saja. Kita tak hidup di bawah dasar laut atau di bawah dasar bumi. Kita tak hidup di angkasa lepas, kita tak hidup di langit. Kita hanya hidup di permukaan bumi dan lapisan atmosfera bumi itu hanyalah setebal dalam 100 km saja. Right? Maksudnya kalau awak menaiki roket, kemudian terbang tegak ke atas sejauh 100 km, sebaik saja awak dah melepasi 100 km itu awak dah layak dipanggil angkasawan. Maksudnya awak dah berada di angkasa lepas. Right? Jadi cuba bayangkan ketebalan atmosfera bumi itu 100 km. Diameter bumi dalam 12,000 kilometer, right? Jadi kalau kita bandingkan ketebalan lapisan atmosfera dengan kedalaman, dengan saiz bumi itu sendiri, lapisan atmosfera itu nipis je, kan? Semacam awak ambil buah semacam semacam awak ambil buah oren tu, kemudian awak kupas kulit oren tu, kan? Kita cuma hidup dalam lapisan kulit oren tu saja, kan? Itulah di mana kita hidup, itulah di mana kita mati, kan? Itulah di mana kita sedih, di mana kita gembira, itulah semua orang kita kenal hidup, right? Jadi sebenarnya meskipun kadang-kadang kita ni rasa diri kita ni macam hebat sangat kan, macam kita kawal banyak benda, tapi sebenarnya bila kita membayangkan kedudukan kita di alam semesta ni, di angkasa raya ni, sebenarnya kita hanya mengisi ruang yang sangat kecil di sebuah planet yang taklah besar, taklah kecil, di ceruk yang mengelilingi sebuah bintang yang taklah besar, taklah kecil, taklah panas, taklah sejuk. Bintang tu pula hanyalah satu daripada ribuan juta bintang-bintang lain dalam sebuah galaksi, dan galaksi kita pula hanyalah satu daripada ribuan juta galaksi yang ada dalam alam semesta kita. Jadi kalau awak berpeluang untuk belajar astronomi, antara benda yang awak akan sedari adalah kita sebagai umat manusia, kita hanya menapak di satu tempat yang kecil, satu ceruk yang kecil di alam semesta, right? Tetapi itu tak sepatutnya membuatkan kita rasa macam pasrah, aku tak boleh buat apa-apa, kan? Tak mau hidup lah sebab macam aku kecil je, aku tak boleh buat apa-apa, kan? Sebab Al-Quran pun ada menyebut, dan meskipun antara semua kejadian-kejadian, antara semua makhluk yang telah dijadikan oleh Allah SWT, oleh Tuhan, manusia itulah, insan itulah yang paling hebat sekali. Kenapa? Sebab insan itu telah dikurniakan akal fikiran. Jadi meskipun ada haiwan yang lagi laju, boleh berlari lagi laju daripada kita, ada haiwan yang lagi kuat daripada kita, ada haiwan yang lagi besar daripada kita, kan? Tetapi akhirnya yang memuliakan umat manusia, yang memuliakan insan, bukanlah kekuatan fizikal kita, kan? Tetapi adalah kekuatan akal fikiran kita. Sebab tu dalam Al-Quran ada menyebut bahawa orang yang tidak menggunakan akal fikirannya tu, mereka ni rupa saja seperti manusia, tetapi tapi sebenarnya keadaan mereka tu seperti binatang, bahkan lagi teruk lagi daripada binatang. Sebab sekurang-kurangnya binatang berkelakuan macam tu sebab memang dia tak dikurniakan akal, kan. Tapi kita dah dikurniakan akal tapi kita mengabaikannya. Jadi yalah, seolah-olah kita diberikan, macam kita dah diberikan beasiswa tapi kita sia-siakan wang beasiswa tu, kan. Dia macam tu lah. Ataupun kita diberi PTPTN tapi kita sia-siakan PTPTN tu, right? Bukan awak semualah, tapi macam contoh saja, right? So dalam ayat ni disebut bahawa sekiranya kita ingin bahawa petanda-petanda, right? Petanda-petanda kepada kewujudan Tuhan tu boleh diperhatikan dalam kejadian alam, right?
apabila siang berganti malam, malam berganti siang kan, apabila angin bertiup, bila hujan turun kan. Sekarang ni tengah baru nak hujan dekat UKM kan. Jadi berapa ramai di kalangan kita yang bila tengok hujan tu kita kata oh alhamdulillah hujan kan. Dan berapa ramai di kalangan kita yang bila tengok hujan dia kata ish hujan, aku nak pergi main bola hujan pula kan. Berapa ramai yang bersyukur bila hujan dan berapa ramai yang memaki dan mencaci bila hujan. Benda-benda macam tu kita kena jagalah. Kita sebagai orang Islam kita kena jaga benda sebab setiap satu benda yang berlaku tu sama ada benda tu baik ataupun buruk untuk diri kita, ianya akhirnya datang daripada Tuhan. Right? Dan kalau kita beriman bahawa Tuhan itu adalah sebaik-baik perancang, sebaik-baik, bahawa rancangan dia adalah sebaik-baik rancangan. Jadi apa jua yang berlaku tu kita kena sedar yang ia tak boleh berlaku tanpa izin dia. Jadi kalau benda tu berlaku dan mesti ada sebab kenapa ia berlaku sebegitu dan pada waktu itu kan, dan dengan cara sebegitu, right? Jadi artinya bila kita melihat alam sekeliling kita ni, kita sepatutnya sedar bahawa di sebalik petanda-petanda, di sebalik kejadian-kejadian semua jadi semua ini, ada pencipta yang telah mengaturkannya, ada pentadbir yang telah mengaturkannya. Tuhan telah mengaturkannya. Right? In a way, when we look all around us, kan, bila mana kita melihat sekeliling alam kita, kita sepatutnya sedar bahawa semua yang kita nampak tu, semua fenomena yang kita nampak itu sebenarnya merupakan dia petanda. Dia menandakan dia menandakan kehadiran pencipta, kehadiran pentadbir, kehadiran Tuhan. Jadi kita tak sepatutnya merasakan oh Tuhan tu sangat jauh daripada kita kan. Itu yang membezakan Tuhan dengan agung misalnya kan. Kalau yang Tuhan agung kan, kita tak kenal dia tak kenal kita kan. Dia apa, yalah kita cuma tengok je mungkin berapa kali setahun bila dia buat pengumuman dekat dalam televisyen kan. Tapi kita kena setia pada dia kan. Tetapi Tuhan yang merupakan raja sekalian alam kan, dia Tuhan dia mengawal lebih banyak benda berbanding dengan agung kita. Meskipun Tuhan tu mengawal lebih banyak benda berbanding dengan agung kita, tetapi di mana-mana saja kita melihat, kita akan nampak petanda Tuhan. Maksud apa yang saya nak sebutkan adalah Tuhan Allah SWT meskipun dia adalah raja segala raja, tetapi dialah yang paling hampir dengan kita. Tak ada jarak di antara kita dengan dia. Yalah, kalau sebab kita dipanggil untuk menyembah dia lima kali sehari kan. Jadi masakan kita boleh rasa jauh daripada dia kan. Tapi raja manusia kan. Raja manusia macam agung ke sultan ke kan. Dia taklah kaya sangat mana pun, dia taklah berkuasa sangat mana pun, tapi kita pun tak kenal dia, dia pun tak kenal kita. Jadi itu yang membezakan di antara raja yang sebenar, right, dengan raja, bukan nak kata raja palsu, memang raja yang di kalangan makhluk lah kira ni, right. Cakap lebih-lebih pula nanti ada orang tu kan. So apa yang penting di sini adalah kita apabila kita melihat alam fenomena yang berlaku di sekeliling kita, kita sepatutnya sedar bahawa apa yang berlaku tu merupakan telah diatur dan telah ditakbir oleh seorang pencipta kan, oleh Tuhan. Artinya orang yang paling kerap memerhati, menyiasat, mencerap alam semula jadi ni, mereka lah yang sepatutnya yang paling peka, yang mereka lah sepatutnya yang paling sensitif, yang paling
paling sedar akan kewujudan Tuhan. Right? Sebab ialah sebab sudah disebut yang kejadian, setiap satu kejadian tu adalah tanda untuk orang berfikir tentang kewujudan Tuhan. Jadi kalau katakan ahli sains merupakan orang yang paling giat bermesra dengan alam, yang paling giat menyiasat alam, jadi secara logiknya ahli sains lah yang patut bukan lebih kuat agamanya, tapi dialah yang ahli sains lah yang patut lebih peka akan kewujudan Tuhan. Right? Jadi ini bermaksud bahawa ilmu pengetahuan sains berupaya untuk menimbulkan, untuk membangkitkan rasa 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 kasih, bukan rasa kasih, membangkitkan kesedaran tentang kewujudan Tuhan. Meaning that if we say that everything that occurs around us are signs of God, right? Kalau kita mengatakan bahawa segala apa yang berlaku di sekitar kita ni adalah petanda, petunjuk kepada kewujudan Tuhan, maka secara logiknya mereka golongan yang paling kerap, paling giat, right? Menyiasat alam, memerhati alam, mereka inilah yang paling rapat, right? Paling peka dengan kewujudan Tuhan itu sendiri, right? Sebab itu dalam Islam ilmu sains itu tidak dipertentangkan dengan ilmu agama. Dalam arti kata if you are a good Muslim, then you shouldn't have any problem with science. Dalam arti kata sebab kita percaya bahawa alam yang kita kaji ni diciptakan oleh Tuhan dan kita diperintahkan untuk menyembah Tuhan. Jadi tak ada masalah, bukan tak ada masalah, maknanya tak ada pertentangan di antara kedua-dua tu, right? Sebab bahkan penerokaan sains itu ataupun apabila ahli sains meneroka alam, right? Sekiranya dilakukan dengan betul, right? Penyiasatan, penyelidikan sains itu boleh menjadi satu bentuk ibadah, kan? Bukan saja, artinya bukan saja kita boleh tahu tentang bagaimana alam tu berfungsi, bahkan apa yang kita buat tu boleh menjadi pahala, boleh mendatangkan pahala kepada kita, right? Maksudnya bukan saja kita mendapat ganjaran di dunia ni, tapi kita juga mendapat ganjaran di akhirat, right? So itu jadi kalau ada orang kan, mungkin kalau tengok di media sosial kan, kadang ada para ustaz atau para agamawan yang macam merendah-rendahkan kan sains. Awak ni sembah sains ke sembah Nabi Muhammad, ataupun awak ni sembah Allah ke sembah sains kan. Kalau ada orang yang cakap-cakap macam tu, then satu je tak sepatutnya cakap macam tu lah kan. Sebab kalau dalam Al-Quran tu memang dah kata kita ada tanda-tanda kewujudan Allah, tanda-tanda kewujudan Tuhan dalam segala kejadian tu, dan kalau sains mengkaji kajian tu, macam mana menurut perintah Tuhan tu boleh, menurut perintah Tuhan untuk belajar sains tu boleh menjadi sesuatu yang mendatangkan kekufuran kepada kita kan. Jadi orang-orang yang bercakap sedemikian tu dia macam cara fikir je tu tidak begitu kemas lah barangkali, right? Mungkin dia pun tak belajar sains, jadi dia takut benda yang dia tak ketahui, right? Tapi kalau dia tak tahu dan dia tak sepatutnya bercakap lah pasal benda tu, itu je kan. Itu pun salah satu perintah dalam Al-Quran juga kan. Perintah tu je tak ikut pula, perintah yang lain dia ikut kan. So macam orang macam tu. Anyway, so itu yang bahagian atas ni. Bahagian yang bawah ni, okey, yang ini adalah isi isi penting yang berikutnya. Di bahagian ini disebut there is a clear indication, ada tanda yang jelas bahawa alam semesta ini telah dicipta dengan penuh perancangan
pengukuran dan dengan tertib. Maksudnya bila kita tengok kejadian alam ini, bagaimana suatu kejadian itu berlaku, dia berlaku secara tertib, right? Ada keteraturan, ada ketertiban dalam kejadian-kejadian alam ni, right? Jadi kalau suatu benda tu dijadikan secara teratur, kan, itu memberitahu kita bahawa pencipta yang menjadikan perkara itu mestilah seseorang yang a wise maker, bijaksana, yang mempunyai kuasa dan with complete power and profound wisdom, yang mempunyai kuasa, yang maha berkuasa dan maha bijaksana, right? Macam ni lah kalau awak ada iPhone kan, awak tengok iPhone awak, pasal rasa, oh lawa iPhone aku kan, ada 3 kamera kat belakang, lepas tu dia punya user interface dia macam lawa kan. Jadi bila kita tengok sesuatu benda yang direka bentuk dengan elok kan, secara automatik, bukan secara automatik, tapi kita tahu benda itu mesti telah direka bentuk dan dihasilkan oleh seseorang yang bijak, right? Yang bijak dan yang tahu macam mana, yang bijak dan mahir untuk menghasilkan benda tersebut, right? Kan kalau kita tengok sebuah rumah yang tersegam indah kan, bangunan tersegam indah, kita tahu oh arkitek je mesti seorang arkitek yang pandai kan, yang tahu mereka bentuk dengan elok kan. Tapi kalau kita tengok misalnya kalau kita tengok jalan kan, jalan yang katakan bahu jalan tu sangat sempit sampai tak ada orang boleh jalan kan. Lepas tu dia jalan je tiba-tiba dekat jalan dia sangat lebar sampai makan tiang-tiang lampu kan. Kalau kita tengok reka bentuk yang macam tu, kita kata ish, orang yang buat ni dia tak ada otak ke bila dia buat macam tu, right? So apa yang cuba disampaikan kat sini adalah setiap kali kita melihat suatu perkara yang berlaku dengan teratur, yang berlaku dengan tertib, itu secara automatik itu mencenderungkan kita untuk menyimpulkan bahawa sesiapa saja yang menyusun perkara tersebut mestilah bijaksana, kan? Mestilah dia ada kuasa, yang dia mesti ada kemahiran, dia mesti berkemahiran dan bijaksana, berkemahiran dan berpengetahuan untuk menghasilkan perkara tersebut. Right? Jadi bila mana kita melihat alam ini dengan segala ketertibannya, maka itu mencenderungkan kita untuk menyimpulkan bahawa pencipta alam ini pun mesti bijaksana dan mesti ada kebijaksanaan untuk mengatur semua ni, right? Dan daripada situ kita boleh tahu bahawa oh, Tuhan ni salah satu sifat yang mesti dimiliki oleh Tuhan adalah Tuhan mesti maha bijaksana, right? Mustahil untuk alam ini dengan penuh keteraturan ni, dengan penuh ketertiban yang kita lihat sekeliling kita ni, dihasilkan oleh Tuhan yang tidak ada ciri-ciri bijaksana itu, right? Kalau Tuhan itu tidak bijaksana, masa kan dia boleh menguruskan dan mentadbir dan menghasilkan semua ini, right? So itu isi yang itu. Yang bawah ni nothing is independent. Okay. Yang ini, nothing brought into existence is independence of a maker who fashions it in a manner permissible for it and for all things brought into existence. Maksudnya apa? Tiada satu benda pun yang boleh wujud tanpa pencipta. Nothing brought into existence is independent of a maker. Maksudnya kalau kita lihat benda yang berlaku sekeliling kita, right? Benda yang terjadi sekeliling kita, sentiasa ada penyebabnya, sentiasa ada sebabnya. Maksudnya tiada benda yang berlaku tanpa sebab, right? Itu maksud ayat ini. Jadi kalau kita lihat
kejadian-kejadian yang berlaku di alam ini, secara automatiknya kita pun akan fikir, oh, mesti ada sebab, kan? Mesti ada sebab atau mesti ada sesuatu yang menyebabkan kejadian itu berlaku, right? Jadi mustahil untuk alam ini tiba-tiba wujud, kan? Tanpa tanpa ada sesiapa untuk menjadikannya. Okay? So itu maksudnya ayat ini. Kemudian seterusnya di bahagian ini diceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Kemudian di bawah ini, okay. Allah urge people to look within themselves and reflect. Ini poin yang ini isu yang agak penting juga sebab bila kita bercakap tentang alam ni, right? Biasanya orang kan membayangkan alam yang berada di luar sana, right? Bulan, bintang, matahari, lorong hitam dan semua benda lah, kan? Biasanya kalau orang cakap tentang alam tu itulah langit dan bumi saja. Tetapi jangan kita lupa bahawa selain daripada alam di luar sana, right? Allah juga memerintahkan kita untuk melihat kepada kewujudan diri kita sendiri. Maksudnya bukan saja bulan, bintang, matahari, okey, semua benda tu memang lawa dan memang indah, right? Dan memang dia menampilkan, menonjolkan ketertiban, keindahan dan kekemasan dalam penciptaannya. Tetapi kita tak perlu lihat benda-benda yang sebegitu pun untuk sedar bahawa ada pencipta yang maha berkuasa, yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Sebab kita boleh memerhatikan by observing the ever-present signs in the structure of the human being. Maksudnya, kalaupun awak semua tak pernah tengok langit malam dan awak tak boleh bezakan bulan dengan matahari, contohnya, kan, awak masih boleh mengenal pasti tanda-tanda pencipta ni dengan melihat kepada diri sendiri. Lihat struktur badan awak, kan. Such as hands, awak ada tangan yang menggenggam, kaki yang boleh berjalan, kan. Bayangkan kalau kita kena berjalan dengan dua tapak tangan kita, kan jadi pelik, kan, dia punya tu, kan. Mata yang boleh melihat, telinga yang boleh mendengar, lidah yang boleh bercakap, right? Gigi yang hanya muncul selepas kita habis menyusu, kan. Kemudian perut yang boleh menghadamkan segala apa yang kita telan, kan. Dalam perut kita, awak semua tahu ada asid yang menghancurkan semua yang masuk, kan. Dan asid tu hanya berkumpul di bahagian perut saja. Bayangkan kalau asid tu dia boleh bergaul dengan darah, dengan semua keseluruhan tubuh badan kita, kan jadi susah, kan. Jadi bila kita fikirkan, bagaimana dalam tubuh badan kita ni, kita ada satu ruang, iaitu ruang perut kita, yang mana dalamnya tu terkandung asid yang sangat kuat yang boleh menghancurkan apa saja yang kita makan. Dan di situ sajalah ia berada, kan. Asid tu dia tak meleleh ke tempat lain, kan. Dia tak bocor ke tempat lain, kan. Kecuali lah kalau ada gastrik ke apa. Tapi still, secara semua jadinya, asid dalam perut itu hanya bertumpul di situ, kan. A level through which the pure is processed, arteries and veins that runs into extremities, the bowels in which waste settles and evacuated from the body, right? Jadi, bila kita bercakap tentang alam ni sebagai tanda, right, sebagai tanda kewujudan Tuhan, kita bukan hanya saja bercakap tentang alam di luar sana, right? Kita juga melihat, kita juga boleh memerhatikan tubuh badan kita, struktur tubuh badan kita, dan bagaimana struktur tubuh anggota badan kita telah direka bentuk, telah disusun atur supaya kita ni boleh hidup dengan baik, kan. Dan itu pun boleh mendorong kita untuk menyimpulkan bahawa Tuhan ini maha bijaksana, maha mengetahui dan maha berkuasa, right? Jadi kiranya macam ada dua alam, right? Satu adalah alam di luar sana, bulan, bintang, matahari, planet, semua-semua ni lah. Satu lagi adalah alam dalaman, alam
tubuh badan dan diri kita lah, right? Jadi kalau pun awak tak boleh faham, right, awak tak boleh faham alam ataupun awak tak boleh mengetahui alam yang berada di luar sana, awak masih boleh merenungkan tanda-tanda yang ada pada tubuh badan awak, right? So itu yang ini. Kemudian let's see, saya pergi ke bawah, bahagian bawah ni. Satu lagi, bila kita bercakap tentang apa, tentang tubuh badan kita, tentang keadaan diri kita, satu lagi bukti yang menjadi petanda kepada kewujudan Tuhan adalah bila kita merenung fasa-fasa kehidupan kita, kan? Bagaimana setiap satu fasa ni ada tahap-tahapnya, bagaimana kita hidup, kita berkembang secara berperingkat, kan? Kita bermula daripada air mani, kemudian jadi jadi fetus, kemudian kita jadi bayi, kemudian kita jadi remaja, kemudian kita jadi dewasa, kemudian kita jadi orang tua, kan? Kita tahu bahawa kita bergerak daripada satu peringkat yang muda, peringkat yang dewasa ke peringkat yang tua, right? Pada masa yang sama, kita juga tahu yang bukan kita yang menggerakkan diri kita ni untuk bergerak daripada fasa muda, fasa muda, bayi, remaja ke fasa yang dewasa ni, kan? Maksudnya kita tak boleh kawal pun. Okey, hari ni aku nak jadi orang tua, kan? Jadi lepas tu kita cuba memaksa badan kita menjadi tua, kan? Tak boleh, kan? Ataupun kita kata, oh, aku dah bosan aku dah letih jadi remaja, kan? Aku nak jadi bayi baliklah, kan? Kan setengah orang kan ada angan-angan macam tu, kan? Oh, penatlah jadi adult ni, aku nak jadi balik budak-budak sekolah, kan? Bukannya kita boleh pejam mata, lepas tu kita pejam mata, lepas tu esoknya kita jadi 15 tahun atau 16 tahun balik, kan? Maksudnya pergerakan kita menerusi masa, right? Menempuh usia tu bukan berada dalam kawalan kita, right? Tetapi pada masa sama kita bergerak. Kita semakin hari kita menjadi semakin tua, semakin hari semakin tua, right? Tapi kita tahu bukan kita yang menjadikan diri kita tua. It is not within our control, right? Macam ada disebut kat sini, he knows that he did not move himself from a state of deficiency to a state of completion, right? Because in his best condition, he is unable to bring a single body part into existence. He knows from this that he is not the one who did this action to his being, that he has a maker that made. So maksudnya, kita tahu yang kita menempuhi hidup kita secara berperingkat. Tetapi kita tahu bukan kita yang menggerakkan diri kita daripada satu fasa ke fasa yang berikutnya. Jadi mesti ada sesuatu yang lain yang bertanggungjawab untuk menggerakkan kita daripada satu fasa ke fasa yang berikutnya. Dan sesuatu yang lain ni adalah pencipta kita lah, kan? Tuhan yang menggerakkan kita daripada fasa bayi, kemudian ke fasa remaja, kemudian ke fasa dewasa. Pergerakan diri kita daripada satu peringkat ke peringkat itu bukan berada dalam kawalan kita, sebaliknya kita digerakkan oleh Tuhan daripada satu fasa ni ke fasa ni ke fasa ni, right? Jadi ini salah satu bukti bahawa adanya sesuatu yang lain selain daripada kita. Maksudnya selain makhluk, kita sebagai makhluk, kita tak ada kuasa untuk menggerakkan diri kita dari satu fasa muda ke fasa remaja ke fasa tua. Tapi pada masa sama kita bergerak dari satu fasa ni ke fasa yang berikutnya. Apa yang menggerakkan kita itu adalah Tuhan, right? Jadi ini salah satu bukti kewujudan Tuhan yang kerap kali digunakan dalam Islam. Maksudnya kita tak perlu nak tengok
kebesaran alam di luar sana, tapi cukup untuk kita merenung, oh hari ni aku dah aku dah semakin dekat ke kubur contohnya, right? Bukan contohnya, memang pun, right? Aku dah satu hari dah habis, right? Satu hari dah habis kan. Dan semalam aku lebih muda, hari ni aku lagi tua. Tapi bukan aku pun yang kawal kadar penuaan aku kan. Jadi siapa yang menggerakkan aku daripada semalam ke hari ni kan? Bukannya diri aku, bukannya orang lain pun kan? Sebab orang lain pun bergerak daripada semalam ke hari ni juga kan? Diorang pun tak boleh kawal juga kan? Kita bukan Dr. Strange yang boleh kawal, peredaran masa ataupun macam tu kan? Sebaliknya we have no control over we have no control over our aging, right? Semalam kita lebih muda, hari ni kita lebih tua. Bukannya kita boleh menahan peredaran masa itu, right? Jadi kalau bukan kita yang mengawal kadar penuaan, kadar kita bergerak dalam masa itu, siapa yang mengawalnya? Sudah semestinya Tuhan, right? Ataupun pencipta kita, right? Because there must be something or someone that pushes us, that makes us go through time, right? Jadi ini salah satu bukti yang agak masyhur lah tentang kewujudan Tuhan. Maksudnya kita renungkan tentang dia, semalam aku muda, hari sebelum tu aku lagi muda, tahun lepas aku lagi muda kan. Tapi sekarang ni aku dah semakin tua kan. Apa yang menggerakkan aku daripada keadaan muda, keadaan yang cergas itu ke keadaan sekarang yang aku lebih tua, aku lebih krepot, aku lebih lebih lemah sekarang ni kan. Bukannya kita yang mengawal pergerakan itu kan, tapi ada benda lain. Apa benda lain tu, atau apanya yang mengawal pergerakan kita merentasi masa itu? Yang mengawalnya adalah Tuhan, right? Jadi itu salah satu contoh, salah satu bukti kewujudan Tuhan yang agak masyhur dalam Islam, yakni dengan merenungkan nasib kita, dengan merenungkan keadaan diri kita sendiri, right? So let's see apa lagi. Untuk bahagian-bahagian yang kat sini, selain daripada mengetahui bahawa ada beberapa perkara, ada beberapa sifat Tuhan yang boleh kita boleh kita simpulkan, ataupun yang boleh kita kalau dalam bahasa Inggeris kita boleh infer, yang kita boleh capai dengan memerhatikan kejadian alam sekeliling kita, right? Satunya, kita macam disebut sini, he then knows that bila kita lihat kejadian yang berlaku sekeliling kita akan nampak ia berlaku secara tertib. Jadi kita tahu bahawa Tuhan ini mesti maha mengetahui, mesti maha bijaksana, right? Dan dia mesti hidup, right? Tuhan ni bukan dia tugasnya hanya mencipta alam ni, kemudian dia biarkan alam tu beroperasi dengan sendirinya. Sebaliknya Tuhan tu sentiasa mentadbir alam pada setiap masa. Kemudian kita juga boleh menyimpulkan bahawa pencipta ni dia mesti satu saja, mesti esa, right? Mesti esa. Maksud tak boleh ada lebih daripada satu Tuhan. Sebab kalau lebih satu Tuhan dan dua-dua Tuhan ni sama berkuasa, sama mengetahui, kan? Kalau Tuhan A dia nak supaya hujan, Tuhan B dia tak mau hujan, dan akan akhirnya akan berbalah lah antara kedua-dua tu, right? So tak boleh, kan? Tuhan mesti tunggal, kan? Dan mesti tak ada sekutu kepada Tuhan tu, right? Sebab kalau ada Tuhan, he knows that corruption that will occur in the creation if there were gods along with him. Sebab kalau ada lebih daripada satu Tuhan, maka
akan kacau bilau lah alam semesta ni kan. Sebab Tuhan yang pertama nak supaya kiamat hari ni. Tuhan yang kedua kata, oh tak apa, kita bagi extension deadline, kita bagi sampai minggu depan baru kiamat. Takkan dia tak boleh lah macam tu, right? Dan kalau itu berlaku, dan kacau bilau lah alam ni kan. Jadi sebab itulah Tuhan mesti tunggal, right? Tuhan mesti esa, right? There must only be one God, right? Of course, as in kemudian kita juga mengetahui bahawa pencipta alam ni dia tidak sama sekali menyerupai alam ini. Maksudnya kalau alam ni diperbuat daripada atom, dan kita tahu bahawa Tuhan tidak boleh dibuat daripada atom. Right? Tuhan sebab Khalik ataupun pencipta ni tak boleh sama dengan, tak boleh menyerupai penciptaan dia. Right? Pencipta tidak boleh menyerupai apa yang dicipta. Right? Kalau kita kata kalau kita tahu di alam ini ada tenaga kan, ataupun ada daya, ataupun ada atom, dan Tuhan tidak sama sekali menyerupai semua benda ni, right? Jadi lepas itu jadi kalau semua benda di alam ini terbina daripada atom, maka mustahil untuk Tuhan terbina daripada atom juga. Sebab kalau Tuhan terbina daripada atom, maka maksudnya Tuhan tu akan menyamai ciptaan dia, dan itu suatu yang mustahil. Sebab kalau Tuhan sama dengan ciptaan dia kan, atom ni dia boleh bergabung, dia boleh berpecah kan. Kalau Tuhan dibina daripada atom juga, ertinya Tuhan pun akan terpalit dengan tabi'i ataupun dengan fenomena-fenomena yang berlaku ke atas atom kan. Atom boleh kan kita boleh gabungkan je dalam tindak balas kimia. Kalau Tuhan terbina pada atom juga, maka Tuhan pun boleh diperlakukan seperti bahan kimia, and that is impossible kan. Takkanlah pencipta alam ni kan boleh diperlakukan seperti mana ciptaan dia kan. Jadi daripada situ kita tahu bahawa Tuhan ni sama sekali tidak menyerupai ciptaan dia, right? Kemudian yang bahagian bawah ni okey. Kesemua hujah-hujah yang ke atas ni adalah hujah-hujah penciptaan, hujah-hujah kewujudan Tuhan berdasarkan penciptaan alam semesta. Dan kalau awak lihat daripada kejadian alam semesta, kita boleh menyimpulkan bahawa Tuhan itu mesti wujud, right? Tuhan itu maha mengetahui, Tuhan itu maha bijaksana, Tuhan itu maha berkuasa, Tuhan itu mesti satu, right? Tuhan itu mesti tidak menyerupai ciptaannya, right? Jadi kita dah hanya dengan merenung kejadian alam semula jadi, alam sekeliling kita boleh menyimpulkan 6 sifat Tuhan, right? Jadi ini adalah perkara-perkara yang boleh kita ketahui tentang Tuhan dengan mencerap ataupun dengan memerhatikan alam semula jadi. Dan justru itu bermaksud kalau kita seorang ahli sains, ataupun kalau kita seorang yang mengkaji alam semula jadi, sekurang-kurangnya kita boleh menerima kewujudan Tuhan sebagai suatu kemungkinan yang rasional, right? Maknanya it is rational to believe that God exists. Maksudnya mempercayai kewujudan Tuhan tu bukannya sesuatu yang karut, right? Bukannya sesuatu yang anti sains ataupun yang melanggar, yang hanya dipercayai, yang melawan yang melawan bukan naluri akal, yang melawan ketentuan akal fikiran, right? It is rational for us
to believe in the existence of God. Right? Sebab hanya dengan mencerap, dengan merenung sifat, dengan merenung kejadian sekeliling tu, kita dah boleh simpulkan Tuhan tu mesti wujud, Tuhan tu mesti maha bijaksana, Tuhan tu mesti berkuasa, kan? Tuhan tu mesti tak sama dengan ciptaan je, kan? Jadi itu bermaksud kalau kita betul-betul mengkaji alam, paling minimum pun kita boleh menerima kewujudan Tuhan, dan itu bukan sesuatu yang gila, itu bukan sesuatu yang karut, right? Cumanya apa yang tak boleh kita tahu daripada memerhatikan alam ini tentang Tuhan adalah kita tak tahu Tuhan yang mencipta alam ni dia nak kita sembah dia ke, ataupun sekadar cukup untuk kita tahu je wujud saja, right? Sebab daripada memerhatikan alam sekeliling ni, kita tahu, kita boleh tahu Tuhan tu wujud, tapi kita tahu Tuhan ni dia nak kita buat apa sebenarnya, kan? So meskipun dengan memerhatikan alam sekeliling tu kita boleh tahu beberapa perkara asas, sifat-sifat asas tentang Tuhan, tetapi ada juga perkara-perkara lain yang tidak boleh kita ketahui tentang Tuhan hanya dengan memerhatikan alam sekeliling. Kita tak tahu Tuhan ni dia nak kita buat apa. Dia tak tahu Tuhan ni dia ciptakan kita ni untuk apa. Kan? Kalau Tuhan ni nak kita sembah je, kita tak tahu nak sembah dia macam mana, kan? Nak bagaimana bentuk sembahannya, right? Sebab itulah kita diutuskan kitab suci Al-Quran, dan kita diutuskan Rasul dan Nabi. Sebab ada perkara-perkara tentang Tuhan ini yang hanya boleh disampaikan oleh Rasul, Nabi dan juga kitab suci. Kan? Macam perintah untuk solat, perintah untuk melakukan ibadah, kan? Semua ini bukannya kita tahu hanya dengan mencerap alam sekeliling. Sebaliknya kita tahu, oh aku kena solat, oh aku kena puasa. Semua ini kita ketahui sebab kita telah diberitahu sendiri oleh Tuhan tu bahawa ini benda-benda yang kita perlu buat, kan? Dan Tuhan menyampaikan mesejnya kepada kita menerusi Nabi dan Rasul. Jadi sebab itu dalam kebanyakan agama ada konsep kenabian, ada konsep kerasulan. Right? Sebab bukan semua benda tentang Tuhan kita boleh tahu hanya dengan mencerap ataupun dengan memerhatikan alam sekeliling. Right? Sebab tu ada setengah ahli sains, diorang percaya Tuhan tu wujud, tapi dia mungkin tak percaya dia kena sembahyang, dia kena bayar zakat, dia kena dia kena berpuasa. Sebab pada dia, dia tahu alam ni mesti ada pencipta je, tapi kalau dia tak percaya kepada Nabi, kepada Rasul, dan semua tuntutan agama seperti tuntutan ibadah tu, maka dia takkan buat lah, right? Sebab pada dia sebab kita kena faham yang dalam agama Islam, dalam agama ni kita boleh tahu tentang Tuhan dari dua sumber. Satu, daripada alam itu sendiri, sebab alam adalah ciptaan Tuhan. Jadi dengan mengkaji alam tu kita boleh tahu tentang penciptanya. Itu yang pertama. Sumber yang kedua adalah daripada Nabi, daripada Rasul dan Nabi, kan? Kitab suci semua ni. Jadi dalam Islam kita perlu berpegang kepada kedua-dua ni, right? Maksudnya if you want to know God in Islam, you can either study nature, you can study nature, right? You can study the world around you, and you must also listen to the Holy Prophet, right? Kita dalam Islam, kalau kita ingin mengetahui apa yang Tuhan nak aku buat, kan? Kenapa aku diciptakan? Apa yang aku patut buat di dunia ni? Kalau kita nak tahu semua tu, kita boleh mengkaji alam, right? Dan kita juga perlu kita perlu beriman dengan Rasul dan Nabi lah, right? Sebab kedua-dua itu saling melengkapi.
maklumat ataupun pengetahuan yang kita perolehi daripada pengkajian alam tu akan melengkapi apa yang disampaikan dalam kitab suci, dalam kitab Al-Quran menerusi Rasul dan Nabi, right? Jadi itu yang kita kena faham, right? Jadi apa yang penting di sini adalah memandangkan alam ni adalah salah satu sumber atau salah satu saluran untuk kita mengetahui Tuhan, maka kepercayaan keimanan kita ataupun keutuhan kepercayaan agama kita dalam Islam memandangkan alam ini adalah salah satu saluran untuk kita mengenal Tuhan, right? Maka untuk menjadi seorang Muslim yang baik, kita tidak boleh mengabaikan pengkajian alam ini, kan? Sebab kalau kita berpaling tandah daripada alam ni, seolah-olah kita menafikan ciptaan Tuhan itu, kan? Sebab kita percaya alam ni diciptakan oleh Tuhan, kan? Maka sebab ada je setengah orang yang kata, oh aku tolak sains, tapi aku cuma nak dengar aku cuma nak terima apa yang dalam Quran saja, kan? Sebab tu ada orang yang kata kau ni bertuhankan sains ke bertuhankan Al-Quran. Sebab tu ada orang macam tu, kan? Sebab dia dah menafikan separuh lagi cara untuk kenal Tuhan, yakni dengan alam. Dan bukan saja menafikan, dia anggap apa yang kita boleh tahu tentang Tuhan daripada alam tu bertentangan dengan apa yang kita boleh tahu tentang Tuhan daripada Al-Quran, daripada Rasul. Sedangkan kedua-dua bendanya tu saling berkaitan, right? So kepercayaan kita sebagai orang Islam sangat bergantung kepada bukan sangat bergantung, tapi memerlukan kita untuk menerima alam ni sebagai ciptaan Tuhan. Jadi kita kena menghormatinya, kita kena memakmurkannya, kan? Kita jangan melakukan kerosakan pada alam, kan? Tak guna kita berjubah dan berkopiah, tapi bila kita buang sampah merata-rata, kan? Ataupun kita tidak menjaga kebersihan alam semula jadi, kan? So kita tak mahu jadi macam tu, right? So itu kita kena sedarlah bahawasanya dalam Islam ni alam menawarkan satu jalan kepada kita untuk mengenal Tuhan, right? Dan jalan itu tidak semestinya bertentangan dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran ataupun disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, right? Perkara yang terakhir adalah bila kita nak mengkaji alam ini, right, maka kita perlu memerhatikan alam, kan? Kita perlu memikirkan, merenungkan tentang kejadian-kejadian ini dan memandangkan alam ini adalah satu jalan untuk mengenal Tuhan. Dan untuk mengenal Tuhan menerusi alam ni, kita perlu gunakan akal fikiran. Itu bermaksud untuk menjadi seorang Muslim yang baik, kita tidak boleh menafikan kemampuan akal kita. Maksudnya ada setengah orang yang merasakan, oh kalau aku nak jadi Muslim yang baik, aku kena percaya saja, jangan soal banyak-banyak, ataupun aku kena ikut je apa orang cakap, jangan fikir dalam-dalam, kan? Itu adalah pendirian yang salah, kan? Sebab untuk memahami, kan, macam contoh-contoh hujah yang kita lihat kat sini semua ni, semua hujah-hujah ni memerlukan kita berfikir, kan? Kita tengok apa yang berlaku di sekeliling kita, kemudian kita berdasarkan apa yang kita lihat itu, kita buat kesimpulan. Nak membuat kesimpulan yang betul itu memerlukan akal fikiran. Jadi itu bermaksud untuk menjadi seorang Muslim yang baik, kita tidak boleh tidak menggunakan akal fikiran. Kita mesti menggunakan akal kita. Cuma kita kena tahulah had batas apa yang akal kita boleh ketahui dan apa yang akal kita tak mampu ketahui, kan? Tapi
apa yang akal kita boleh ketahui itu agak banyak, dan itu bukan sebab untuk mematikan akal kita apabila kita bercakap tentang hal-hal agama, right? Jadi apa yang saya nak awak faham adalah, satu, apabila kita bercakap tentang alam dalam Islam, kita percaya bahawa alam ni mengandungi petanda kewujudan Tuhan. Jadi sekiranya alam ni dihampiri, disiasati, dikaji dengan baik, maka ia boleh memperkenalkan kita kepada Tuhan, right? Dan memandangkan penyiasatan alam ni memerlukan kita menggunakan deria panca indera kita dan akal fikiran kita justru untuk mengenal Tuhan, untuk menjadi hamba Allah yang baik. Kita tidak boleh tidak mengabaikan akal fikiran kita, right? To be a good Muslim means to use our reason, to use our intelligence well, right? Tak ada guna kita menjadi seorang yang beragama sekiranya kita tidak menggunakan akal fikiran kita, right? Dan untuk kebanyakan agama besar di dunia, tak kiralah Islam ke, Kristian ke, Buddha ke, Hinduisme ke, mereka tidak pernah, tiada agama besar di dunia yang menyuruh penganutnya untuk mematikan akalnya ataupun tidak menggunakan akalnya, kan? Sebab semua agama besar dunia tahu bahawa yang menjadikan manusia ni unggul adalah akalnya, kan? Dan tujuan kebanyakan agama besar di dunia adalah untuk memuliakan manusia, right? Untuk menjadikan kita orang yang lebih baik. Dan mustahil untuk kita menjadi orang yang lebih baik sekiranya kita diminta untuk mengabaikan akal fikiran kita, right? Jadi saya rasa saya berhenti di sini. Dah pukul 6.40 pun, saya ambil masa yang lama untuk hari ini. Tapi sebab kelas yang terakhir, jadi saya nak habiskan supaya tidak tergantung kelas kita. Jadi saya akan muat naik beberapa file-file ni di UKM Folio sebenarnya. Dah ada pun di UKM Folio. Jadi kalau ada benda yang awak terlepas, awak boleh baca di situ. Dan rakaman kuliah pun ada di MS Team, jadi awak boleh tonton sekiranya awak ada masa, ada benda ataupun awak nak dengar banyak kali pun tak ada masalah. Sekiranya awak ada soalan berkaitan dengan apa yang telah kita pelajari, boleh hubungi saya lah di MS Teams ataupun di UKM Folio. Sekiranya saya terbuka untuk membincangkan apa-apa soalan yang awak ada, right? Jadi kita berhenti di sini dan saya harap kita dapat berjumpa lagi mungkin dalam kelas lain, insyaAllah. Jadi jaga diri masing-masing. Terima kasih atas masa dan perhatian awak. Saya doakan awak semua kita semua berada dalam lindungan Tuhan, dan kita ditetapkan hatinya, dan semoga kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat kelak. Right? Jadi kita berhenti di sini. Selamat petang dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. Terima kasih, doktor. Terima kasih, doktor. Terima kasih, doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih, doktor. Terima kasih, doktor. Terima kasih, doktor. Terima kasih semua.